Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di Selebek Channel. Okey, untuk kali ni aku nak share kat korang air cooler yang baru je aku beli baru-baru ni. So actually memang daripada start aku beli hari tu, macam yang aku cerita dekat dalam video sebelum ni, aku belum ada lagi cooler system untuk CPU aku. Air cooler pun tak ada dan AIO pun tak ada. So kali ni aku dah decide untuk beli cooling system untuk CPU aku, dan aku memilih ke arah air cooler berbanding dengan AIO disebabkan beberapa perkara lah. So untuk upgrade kali ni, aku pilih air cooler ni. Daripada SAI Magen 5 ARGB Plus. So dia ada dua jenis ARGB untuk Magen 5 ni. Yang ni yang ada ARGB dekat kepala punya. Biar meriah sikit, biar tom yum sikit aku punya CPU. So inilah pilihan aku untuk kali ni setelah aku tengok banyak gila YouTube. Aku tengok banyak gila review dekat YouTube. So aku decide untuk ambil model ni yang dikatakan underrated kan. Maksudnya ramai yang kurang memuji untuk performance daripada air cooler ni. So kita tengok apa akan jadi dekat CPU aku yang idle dia adalah 45, 50, 55 paling maintain. Tinggi tu untuk idle. So untuk stress test aku buat 100% CPU, boleh cecah 100, 97, 98, kadang-kadang tu terlepas 101, 102. So untuk kesihatan CPU, suhu tu memang agak menakutkan lah. So tanpa berlengah lagi, aku rasa dah panjang sangat aku bebelkan sebelum aku beli. Dan sekarang kita mulakan dengan unboxing dan kemudian result. Apa akan jadi pada CPU aku. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan button loceng sebelah dia, tekan button like, komen kalau korang nak komen apa, dan share kalau korang rasa ada kawan-kawan korang yang tengah cari CPU cooler. Let's go. Okey, inilah dia. Kita tengok kotak dulu untuk Magen 5 ARGB Plus daripada SAI ni. Betul ke tak SAI ataupun Cider, ikut suka korang lah nak sebut macam mana. Aku rasa betul dah pronounce aku tu. Okey, so kita tengok spesifikasi dia. Ini support dia Intel LGA 1200, 1200 ataupun AMD socket AM4. Tapi sebenarnya ada banyak lagi lah dia tulis kat situ. Intel LGA 2066, 2011, dan AMD AM4 3, 2, FM2, FM1, semua support. So ini untuk ARGB pula. So dia support Asus Aura Sync. Ini Polychrome Sync daripada Astro, RGB MSI punya, RGB Fusion daripada Gigabyte, Razer punya. So banyaklah dia support. So itu ARGB series plus 5V. Volt kot. Okey. So itu rupa dia. Bila dah pasang nanti, kita tengoklah macam gini ke rupa dia. So kat sini dah ada spek-spek dia, berapa tinggi dia. So korang kena pastikan casing korang support untuk ketinggian dia dan kelebaran dia. So ukur dulu. Jangan main beli je. Kalau tak nanti menyesal tak sudah. Ini dia punya, apa dipanggil ni? Oh, bahasa-bahasa. Spek dia lah. Spek mengikut bahasa-bahasa negara yang korang faham. Bahasa Malaysia tak ada, minta maaf. Indonesia pun tak ada. So okey. So belakang ni macam-macam lah dah tulis ni. Warranty, kemudian ada advertisement,
advertisement. So ini apa yang ada lagi lah. ARGB controller. Ini controller dia. So ini rupa ARGB yang dekat dia punya air cooler. So ini cara-cara dia mengalirkan panas daripada CPU tu ke heatsink dia. So okey, apa lagi? Tak ada dah. So ini korang boleh scan untuk warranty. Alright. So okey, itu saja untuk kotak. Okey, inilah dia barang-barang yang ada dekat dalam kotak tu tadi. Banyak sebenarnya yang diberi. So jom kita tengok satu persatu apa yang diberikan oleh Sai. Right, jom. So firstly kita akan tengok komponen utama dia lah. Dia punya heatsink ataupun kita kata CPU cooler lah. Inilah dia. So ini heatsink dia. Kalau korang tengok agak nice jugalah dia punya design kan. Dia punya susun atur tu macam menarik juga. So itu dia. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipe kat situ. Kat sebelah sini 6, sebelah sini 6. So ini label lah. Korang nak pasang nanti, mana zoom sikit. Korang nak pasang nanti kena buang dulu ni stiker ni, barulah lekatkan dengan korang punya CPU. Kalau tak, nanti tak ada gunanya korang pasang air cooler yang sebesar ni. Tak ada function langsung lah kalau ada benda ni korang pergi pasang sekali. So buang dulu stiker ni, jangan lupa. Okey, ini daripada atas dia. Ini ARGB dia lah. Dia punya head ARGB dia. Itu dia. Nanti macam mana hasil daripada ARGB kepala dia ni, kita tengok bila dah pasang nantilah. Sekarang kita tunjuk je rupa dulu. So okey, ini untuk heatsink dia. Nice juga. So next adalah kipas. Dia bagi 2 kipas. Kiri kanan. Ni kipas dia. So kita tengok satu je lah. Sama je rupa dia. Kat sini ada logo dia. Okey, sini rasanya ada ARGB. Kemudian kat sini ada getah. Ini rasanya untuk serap gegar. Serap getah ke, menggeletar ke dia. Okey, belakang. Inilah dia spesifikasi dia. D12V 0.2A. Okey, ni nombor dia lah. Dia punya kipas ni jenama dia Caseglade 120 ARGB PWM. So kalau korang nak beli separate kipas ataupun nak tambah kipas ke apa ke, itulah dia punya model kipas ni. Okey, kita tengok kabel dia pula. Kabel dia pun dia dah siap kemas kini lah. Kemas kini. Agak kemas jugalah kabel dia. Tengok tu. Okey. So ini pin-pin kabel yang standard lah untuk sebuah kipas. So termasuk dengan pin ARGB dia lah nanti. Nanti kita akan connect dengan ARGB controller. So dia ada juga bagi thermal paste. Terus bagi siap dah. Korang tak payah nak beli. So boleh pakai terus. Tak payah membazir. Kita try dulu pakai dia punya paste. Tengok macam mana pergi dia. Okay, ini dia punya paste pun brand dia sendiri. Thermalizer 2. Itu nama untuk paste ni lah. So kemudian dia ada juga bagi screwdriver. Ini bukan aku beli tapi memang ada dalam kotak. Mudah. Sebab ni nanti ni nak adjust ni dalam ni nanti. Nak cocok dalam ni. Terus sampai. Tak payah beli dah. Dia dah bagi. So barang kelengkapan semua dah ada. Korang tinggal pasang sahaja. Ini adalah screwdriver. Kalau tak kenal, sila search Google. Okey, kemudian dia ada bagi fan clip. Dia ada bagi 4 lah. So sebab ada 2 kipas, ada 2 bahagian nak kena clip setiap satu kipas. So dia bagi 4 clip untuk kipas. Ini clip dia. Kita tengok dari dalam. Kalau tak nampak kan. Okey, itu dia. Okey. So letak tepi ni pula.
Okey, kemudian kita tengok pula dia bagi apa lagi. Mounting plate. Ini satu untuk AMD, satu untuk Intel. So yang ni AMD, yang ni Intel punya. So dia dah bagi dua siap-siap. So korang tinggal pasang je. Okey, ini pula adalah backplate. Backplate. So boleh pasang kalau korang punya motherboard tak ada backplate. Tapi tak silap yang ni untuk Intel. Untuk Intel. Tak pasti semua AMD ada ke tak backplate motherboard untuk korang punya. So kena check lah motherboard korang ada backplate ke tak. Okey, kemudian dia ada bagi skru-skru dia. Ni skru untuk AMD dan juga Intel. So kalau AMD, korang cuma perlu pakai yang skru panjang ni dan juga plastik ni. Ini untuk letak tapak dia nanti. So okey, untuk Intel korang kena lekatkan ni dekat korang punya soket. Kemudian letakkan backplate Intel tu. Okey. Bukan backplate, letakkan ni apa nama? Mounting. Mounting plate. Kemudian lekatkan pula si skru kecil ni. Okey. Clear. So yang ni pula untuk 775 punya soket tak silap. So korang lekatkan dekat backplate ni supaya dia pegang betul-betul dengan korang punya motherboard. Ini untuk special untuk 775 punya Intel. Kemudian apa lagi dia bagi? Dia bagi ini. Fan cable splitter. So daripada satu boleh jadi dua. Untuk lekatkan dekat fan korang. Yang ni dekat motherboard. Alright. So kemudian dia ada bagi lagi controller. Controller ARGB. Ini dia controller dia. Korang tekan lama-lama nanti dia akan tukar mode lah. Dekat sini ada tulis dekat user manual lah cara menggunakan dan cara memasang controller ni. Dekat user manual dia ada bagi. Okey, ini controller dia. Ini kabel power yang nak kena pasang ke SATA. Dan yang ni macam biasalah untuk korang connectkan ke kipas ARGB. Untuk kabel ARGB punya lah. Alright. So dan akhir sekali adalah user manual. User manual dia bagi dua. Satu ni untuk controller yang ni. Ni untuk controller dia, user manual controller. Kalau korang tak kerti pasang, korang kena baca lah. Kalau tak, korang boleh campak tepi je lah. Kalau korang dah biasa pasang kipas kan. Okey, dan yang ini adalah user manual cara pasang. Dia ada bagilah Intel punya dengan AMD punya. Intel tak silap ada dua section. Ada dua untuk Intel dan satu untuk AMD. So okey, itulah saja barang-barang yang diberikan dekat dalam kotak. Banyak juga dan semuanya boleh kata kalau korang beli, korang boleh pakai terus. Kecuali untuk cleaning. Cleaning mungkin korang ada peralatan tambahan macam tisu ke kan, alkohol ke, korang nak cuci thermopast yang lama. So okey, jom kita pergi pula ke proses pemasangan pula. Let's go. Okey, so dah settle pemasangan. So macam inilah rupa dia daripada jauh. So korang pun nampak blur-blur je lah kan. So aku kongsikan satu lagi video yang mana aku tangkap gambar ni. Memang orang kata dia punya ARGB tu mengancam jugalah. Walaupun nampak macam petak je heatsink dia ni, tapi bila dia dah bercampur dengan color-color daripada kipas-kipas ni semua dan termasuk RAM, dia jadi macam meriah jugalah. Macam okey lah, not bad lah dia punya RGB. Untuk kipas dia memang aku rasa macam silent gila lah. Aku tak sure lah macam mana aku dengar ke tak dengar ke, ataupun telinga aku problem ke, tapi memang tak dengar.
Dan kalau bunyinya bising pun bukannya daripada dia, tapi daripada kipas standard Techwear ni, kipas case ni. Dia bunyi kuat sikit. So sebab aku adjust dia bagi auto, so bila dia rasa panas kat dalam, dia akan kuat sikit lah. Yang bunyi kuat adalah kipas case, bukannya kipas daripada air cooler ni. Dia punya air cooler ni memang senyap gila. Okay, so dari segi result pula, aku boleh kata agak membanggakan. Dan aku rasa aku puas hati lah pakai. Walaupun ada agak kat situ, untuk perbandingan antara stock cooler dengan Magnify ni, memang nampak gila ketara. Okay, sebelum pemasangan, dia punya idle dia adalah 46 macam tu. Okay, 46 ke 47. So selepas pemasangan, idle dia 36. Maksudnya relax macam tu kan, 36 CPU punya kerja. Untuk stress test 100% pula, aku dapat 75. Itu sebelum dia masak betul-betul lah. Kira 88 pasang aku test, dia dapat dalam 75, 76 macam tu, daripada 100. Sebelum ni 100 dan sekarang dah turun 70. Maknanya dalam 30 darjah Celsius turun. So okay, aku rasa macam okay lah. Dan kalau main game, bukan main game lah, aku rasa aku buat editing. So dia punya suhu dia pergi ke 50, 60 macam tu lah. Main game pun macam tu lah. So bagi aku okay. Result dia dah membanggakan aku dan melegakan aku, sebab dah turun banyak lah. Banyak gila turun. So itu saja untuk kali ni, tentang produk yang aku rasa banyak gila reviewer underrated dia ni. Tapi sebenarnya dia ni antara yang perform. Kalau korang tengok yang mana yang bukan di sponsor punya, memang dia perform. Memang perform dan hampir sama dengan top rate nya lah. Okay, itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.